Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Topik yang saya akan bawa hari ini ialah kelestarian alam sekitar. Lewat ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita bencana alam yang melanda negara kita dan negara luar. Persoalannya, macam mana bencana alam ni boleh berlaku? Salah satu punca bencana alam ini boleh berlaku adalah hasil dari pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Pencemaran alam ini pula boleh datang dari banyak sumber. Contohnya pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran terma. Pertama sekali, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini boleh berlaku adalah kesan dari pembuangan sampah yang tak terkawal, pembuangan sisa toksik, kegiatan pelubungan dan pembalakan yang tidak terancang. Antara kesan pencemaran tanah ialah penyebaran kuman dan penyakit, kualiti tanah merosot dan selanjutnya berlaku hakisan tanah yang boleh menyebabkan tanah runtuh dan banjir. Yang kedua, pencemaran udara. Macam mana kita boleh tahu yang udara sekitar kita ni tercemar atau tidak? Pakai hidung je ke? Asal ada bau ni. Selain hidung, kita juga boleh tahu yang udara sekitar kita ni tercemar atau tak dengan melihat data indeks pencemaran udara ataupun IPU. Kita boleh akses data ni di APIMS, iaitu Air Pollution Index of Malaysia. Faktor pencemaran udara ni boleh datang dari aktiviti pembangunan dan perindustrian, kenderaan bermotor dan pembakaran terbuka. Antara kesan buruk pencemaran udara ialah menyebabkan masalah pernafasan kepada manusia dan haiwan, pertumbuhan pokok terbantut, penipisan lapisan ozon dan hujan asid. Yang ketiga, pencemaran terma. Pencemaran terma atau pencemaran haba ini terjadi bila suhu sungai dan suhu udara meningkat. Lebih kurang macam pencemaran udara, punca pencemaran terma ialah peningkatan kawasan perindustrian, kenderaan bermotor dan kewujudan bangunan bercermin di kawasan bandar. Pencemaran terma ini boleh menyebabkan pencairan ais di kutub dan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni apa pula? Rumah boleh bertukar jadi warna hijau ke lepas kena pencemaran? Kesan rumah hijau berlaku apabila gas-gas karbon dioksida yang terlampau banyak berkumpul yang kemudiannya menyebabkan suhu bumi meningkat. Akhir sekali, pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan salah satu krisis terbesar yang bukan sahaja dihadapi oleh negara kita, malahan luar negara juga. Pencemaran air ini berpunca dari sisa-sisa buangan, bahan kimia dalam pertanian dan tumpahan minyak yang berlaku di sungai-sungai dan laut-laut. Kesan buruk pencemaran air ni ialah kualiti air menjadi buruk, selanjutnya menyebabkan kematian kepada ekosistem akuatik. Macam mana hidupan akuatik ni boleh mati? Hidupan akuatik seperti ikan, pokok air boleh mati disebabkan kandungan oksigen atau BOD itu berkurang. BOD ni singkatan untuk Biochemical Oxygen Demand. Ianya ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma di dalam air. Okey, sekarang ni macam mana cara-cara kita nak atasi masalah-masalah pencemaran ni? Antara langkah yang boleh diambil untuk memelihara dan memelihara alam sekitar ialah dengan pertama sekali menghasilkan dan menggunakan teknologi mesra alam. Contohnya kita boleh menggunakan kenderaan yang tidak menggunakan petrol seperti ETS, kenderaan elektrik dan kenderaan hidrogen. Kemudian kita juga boleh menganjurkan atau menyertai kempen berkait dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Contohnya kempen 5R. Saya rasa ramai yang lebih familiar dengan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Tapi untuk 5R ni kita ada lagi 2R, iaitu refuse dan recovery. Refuse ni bermaksud kita menolak secara total penggunaan bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar seperti straw plastik. Manakala recovery pula merujuk kepada proses pemulihan semula alam seperti penanaman pokok dan gotong royong membersihkan kawasan yang tercemar. Langkah seterusnya yang kita boleh ambil untuk mengawal pencemaran alam ialah dengan
memanfaatkan platform media sosial bagi memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam. Platform media sosial ini adalah salah satu cara terbaik untuk mempromosikan kelestarian alam sekitar. Sebagai contoh, YouTuber terkenal luar negara iaitu MrBeast dan Mark Rober, mereka berkolaborasi untuk mewujudkan satu kempen bernama #TeamSeas, di mana dalam kempen tersebut mereka mengumpulkan dana dari orang awam atau viewer mereka. Dengan dana tu mereka menyasarkan untuk membersihkan laut dari sampah-sampah yang mereka sasarkan untuk bersihkan sebanyak 30 juta pound sampah dari laut. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.